Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan sebuah kajian yang bertajuk pelaksanaan kem bestari solat dalam kalangan guru pendidikan Islam sekolah murid orang asli. Ibadah merupakan perkara utama dan sangat penting dalam proses pembentukan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Usaha bagi memantapkan lagi pendidikan Islam di negara ini dapat dibuktikan dengan wujudnya program Jaqaf yang merupakan hasil idea daripada mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Salah satu komponen yang terkandung di dalam program Jaqaf ini ialah kem bestari solat. Sewaktu pelaksanaan kem ini, murid-murid dibimbing sepenuhnya agar dapat menguasai rukun-rukun yang terdapat dalam solat dan juga wuduk. Guru yang bertindak sebagai fasilitator juga berperanan dalam mengupayakan murid-murid bagi memastikan ibadah solat murid-murid dapat dipertingkatkan. KBS juga dijalankan bertujuan untuk memperkukuhkan lagi penguasaan murid dalam ibadat solat dan wuduk. Masalah yang menjadi punca utama akses pendidikan di sekolah murid orang asli ini adalah berkenaan lokasi dan perhubungan. Kajian ini turut memperlihatkan kesediaan guru-guru pedalaman dalam melaksanakan kem bestari solat di luar waktu persekolahan walaupun terpaksa berdepan dengan cabaran jarak perjalanan yang jauh serta bentuk geografi laluan hingga ke dalam hutan tebal untuk tiba ke sekolah. Selain itu, guru-guru ini menghadapi kesukaran menyampaikan maklumat berkenaan pelaksanaan KBS kepada ibu bapa murid-murid supaya menghantar anak mereka ke sekolah disebabkan faktor komunikasi yang terbatas. Kurangnya bimbingan dari ibu bapa yang majoritinya buta huruf menjadikan bebanan guru semakin bertambah. Malah, guru di kawasan sekolah murid orang asli juga perlu berperang dengan persepsi segelintir ibu bapa yang tidak kisah mengenai pelajaran anak-anak mereka. Akhir sekali, ketidakupayaan serta limitasi sekolah pedalaman dalam melaksanakan kem bestari solat oleh kerana prasarana serta fasiliti yang tidak lengkap dan mencukupi serta tiada tempat yang sesuai untuk melaksanakannya. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kem bestari solat dalam kalangan guru pendidikan Islam di sekolah murid orang asli. Secara khususnya, kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif iaitu menganalisis aspek kesediaan guru pendidikan Islam dalam melaksanakan kem bestari solat di sekolah murid orang asli. Kajian yang dijalankan ini menggunakan kaedah penyelidikan kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data dan dapatan kajian. Pengkaji telah mendapatkan maklumat melalui pembacaan buku, artikel, tesis dan prosiding. Di samping itu, pengkaji juga telah mencari jurnal-jurnal dalam talian yang boleh didapati dengan melayari enjin carian utama seperti Google Scholar, ResearchGate, UKM Institutional Repository dan jurnal dunia pendidikan. Semua maklumat yang diperolehi akan dinilai terlebih dahulu dari sudut kesesuaian dan keaslian kajian sebelum digunakan oleh pengkaji untuk penulisan dalam artikel ini. Aspek kesediaan guru pendidikan Islam dalam melaksanakan kem bestari solat di sekolah murid orang asli telah dibahagikan kepada 3 aspek utama iaitu aspek pengetahuan, aspek kemahiran dan juga aspek sikap. Dalam dapatan berkenaan dengan aspek pengetahuan, memiliki pengetahuan yang mapan bukan lagi menjadi satu keistimewaan buat guru, malah merupakan satu tuntutan dan keperluan untuk mengukuhkan lagi proses pengajarannya. Sehubungan dengan itu, guru perlu bersedia dalam mendepani perubahan yang semakin mencabar dalam dunia pendidikan bagi memastikan mutu pengajaran dapat ditingkatkan. Menurut Zarina, kesediaan guru dari aspek pengetahuan sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan kem bestari solat adalah sangat penting bagi memastikan objektif kem itu tercapai. Lebih-lebih lagi guru pendidikan Islam yang mengajar sekolah murid orang asli yang berdepan dengan situasi yang berbeza dan lebih mencabar berbanding guru-guru lain. Dapatan dalam aspek kemahiran pula, Nuzarina dan Rosli berpendapat bahawa guru perlu meningkatkan kefahaman dan menguasai kemahiran dalam melaksanakan sesuatu kaedah pengajaran bagi memastikan pencapaian murid dapat ditingkatkan. Guru juga perlu bersedia menambah baik kaedah pengajaran terkini menggunakan alat,
bahan serta prasarana sedia ada, di samping menitik beratkan kemahiran abad ke-21 seperti berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi antara satu sama lain dan juga pembelajaran kendiri. Oleh yang demikian, kemahiran guru pendidikan Islam sekolah murid orang asli perlu lebih lagi dipertingkat serta mempunyai fleksibiliti oleh kerana prasarana serta kemudahan yang terhad berbanding guru-guru pendidikan Islam yang lain. Melihat kepada aspek kesediaan iaitu sikap guru pula, Adibah dan Malati berpendapat guru yang bersikap positif akan sentiasa bersedia untuk melakukan perubahan yang perlu mengikut keadaan semasa dalam memastikan mutu pengajaran sentiasa dapat dipertingkatkan. Sikap positif yang ada dalam diri guru mampu memberikan impak positif dalam meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh kerana cabaran yang dihadapi, guru pendidikan Islam sekolah murid orang asli adalah berbeza, sikap yang sentiasa positif, cekal dan bersedia menjalankan tugas perlu sentiasa ditanam dalam diri guru pendidikan Islam itu sendiri. Seterusnya kita beralih pula kepada teori dan model yang berkaitan dengan kesediaan guru. Menurut Edward Lee Thorndike 1913, tiga aspek kesediaan utama yang ditekankan dalam teori ini ialah aspek psikomotor, afektif dan kognitif. Teori Thorndike ini adalah yang terawal pernah dilakukan dan ianya dikaitkan dengan perkaitan rangsangan serta tindak balas. Dalam konteks kajian ini, menjadi satu keperluan untuk guru pendidikan Islam itu bersedia dan mempersiapkan dirinya sebelum pelaksanaan kem bestari solat supaya apabila kem itu dilaksanakan, guru pendidikan Islam tersebut akan berpuas hati dan natijah yang baik akan terhasil. Ini kerana melakukan sesuatu dengan keadaan bersedia dianggap sebagai kepuasan. Begitulah sebaliknya. Model yang kedua pula adalah model guru cemerlang Imam Al-Ghazali. Menurut Kamarul Azmi dan Nur Fadlina 2012, model ini meletakkan nilai ketakwaan dan hubungan dengan Allah sebagai asas utama yang perlu ada dalam diri seorang guru dan kemudiannya menghasilkan kualiti peribadi daripada tiga aspek iaitu ilmu, kemahiran dan kepribadian. Kesemua elemen ini dilihat mempunyai perkaitan dan kesinambungan dengan konsep kesediaan yang menunjangi kajian ini. Model yang ketiga pula adalah model amalan pengajaran Carroll. Konsep kesediaan dalam konteks kajian ini juga memfokuskan kepada amalan pengajaran di sekolah. Carroll 1989 dalam model amalan pengajaran yang dihasilkannya menjelaskan bahawa pengajaran guru yang efektif dipengaruhi oleh 5 elemen yang utama iaitu sikap guru, ketekunan, kebolehan untuk memahami pengajaran, peluang dan pengajaran yang berkualiti. Dalam dunia yang serba moden kini, guru haruslah melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan serta mempunyai kesediaan tidak kira dalam apa jua bidang termasuklah pendidikan Islam. Dalam menghadapi isu pengabaian solat, pelbagai aspek perlu ditambah baik oleh guru pendidikan Islam dari semasa ke semasa, khususnya dalam aspek kesediaan guru itu sendiri. Di samping itu, bagi menarik minat pelajar sewaktu melaksanakan kem bestari solat ini, pelbagai inisiatif harus direncanakan sebaik mungkin oleh guru pendidikan Islam selaku pendukung utama pelaksanaannya di sekolah. Oleh yang demikian, kesediaan guru merupakan aset penting kepada kelangsungan kerjaya seorang guru sama ada di kawasan bandar, luar bandar maupun di kawasan pedalaman. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.